Naik beca pergi ke pekan, mahu beli 2 kaki ikan. Cina bukan, Melayu pun bukan, inilah dia Nyonya Peranakan. Nyonya. Baba Nyonya. Baba Nyonya ni merupakan golongan etnik yang minoriti je, yang kecil je yang boleh dapat di Malaysia ini, terutamanya di Melaka. Pada asasnya, Baba dan Nyonya ni dia merupakan kacukan antara kaum Cina dan Melayu. Berbeza dengan kaum Cina Peranakan. Sebab kaum Cina Peranakan, mereka tidak kahwin campur seperti Baba dan Nyonya, tetapi mereka merupakan kaum Cina yang sudah asimilasi dengan budaya Melayu. Proses asimilasi Baba dan Nyonya ni dia berlaku secara semula jadi dan tanpa paksaan. Yang menariknya, kebanyakan Baba dan Nyonya zaman-zaman dulu, mereka kaya tahu sebab mereka ada usahawan mereka yang tersendiri. Bahasa ataupun logat yang diorang gunakan adalah logat Hokkien yang dicampur adukkan dengan bahasa Melayu. Baba Nyonya ni masih percaya dengan pawang dan bomoh. Jadi mereka kalau ada apa-apa masalah, mereka akan mendapatkan bantuan dari bomoh-bomoh. Kalau mereka masih mempercayai bomoh-bomoh, mereka juga akan percaya akan pantang larang. Jadi antara pantang larang Baba dan Nyonya ini adalah ibu mengandung tidak boleh keluar pada waktu senja. Mereka mempercayai bahawa darah ibu mengandung yang mengandungi anak sulung adalah sangat disukai oleh pontianak dan langsui. Jadi kalau ibu mengandung ni nak keluar juga, mereka kena membawa keluar barang yang diperbuat daripada besi macam pisau ke dengan mereka sebab mereka mempercayai bahawa hantu-hantu ni takut akan barangan-barangan tersebut. Selain itu, Baba Nyonya juga percayakan perubatan tradisional dalam perubatan penyakit-penyakit. Contohnya penyakit cacar air ataupun lebih dikenali sebagai chickenpox. Mereka akan jumpa bomoh untuk mendapatkan air penawar untuk mereka minum dan mandi dengan air tersebut. Bagi perayaan Serta Adat Resam, masyarakat Baba Nyonya banyak diadaptasikan perayaan masyarakat Cina. Tahun Baru Cina merupakan hari pertama pada bulan pertama Takvim orang Cina. Masyarakat Baba Nyonya akan membersihkan rumah dan menyediakan beberapa keperluan seperti kuih untuk jamuan ahli keluarga dan sanak saudara sebelum Tahun Baru Cina. Pada malam tersebut, semua ahli keluarga akan menjamu saudara bersama dan bagi yang tinggal berjauhan diharuskan untuk hadir bersama. Mercun dibakar sebagai tanda kemeriahan dan pada keesokan harinya, kaum Baba akan sembahyang untuk mendapatkan kesejahteraan pada tahun tersebut. Sanak saudara yang berkunjung akan membawa 5 wang duit. Mereka yang berkeluarga diwajibkan untuk memberi ampau kepada yang masih bujang. Dan ampau yang diberikan mestilah dalam sampul berwarna merah serta mempunyai 2 kepit duit kertas walaupun nilai yang kecil. Selain perayaan Tahun Baru Cina, terdapat 6 juga perayaan yang disambut oleh kaum Baba Nyonya. Antaranya seperti Tahun Baru Cina, Tuncak Cembeng, Sembayang Hantu, Sembayang Bulan, Ohyah dan perayaan Bulan Mei. Perayaan-perayaan ini masih diadaptasikan dalam kaum Baba Nyonya pada masa kini. Setiap kaum mempunyai kepercayaan dan adat dalam perkahwinan mereka sendiri. Oleh itu, Baba dan Nyonya juga terdapat adat perkahwinan mereka yang sendiri, yang unik dan paling berwarna-warni berbanding dengan kaum lain. Hal ini sebab kebanyakan majlis perkahwinan peranakan mengetengahkan tradisi Cina. Baba dan Nyonya di dalam Malaysia dilahirkan di negeri-negeri selat seperti Melaka, Singapura dan Penang. Baba ialah ahli lelaki, manakala ahli wanita dipanggil Nyonya. Pada abad ke-19 dan pada abad awal ke-20, Baba mengawini wanita dalam masyarakat peranakan setempat. Selain itu, pengantin dari Cina dibawa masuk ke keluarga peranakan atau anak perempuan dihantar ke Cina untuk mengawini suami. Kewujudan perkahwinan tersebut dan kedudukannya dalam sosial meningkat apabila perkahwinan Sultan Mansur Shah dan Princess Han Li Pao dari Cina. Dalam perkahwinan tersebut, lamaran memerlukan buah tangan pinangan, iaitu bakul berkilauan 2 tingkat yang dibawa oleh pengantara yang mewakili pelamar kepada ibu bapa pengantin idaman. Majlis perkahwinan peranakan diserikan dengan lagu berirama spontan Dondang Sayang yang dinyanyi dalam bahasa Melayu dan para hadirin menari di jamuan. Lagu yang bertema asmara disambung oleh pendondong,
dengan bergilir-gilir sambil menari berpusing-pusing dengan perlahannya. Dondang sayang memerlukan kemahiran berjenaka dan bertikam balas. Sesiapa yang bijak berdondong, maka dialah yang meraih gelak ketawa dan tepukan orang ramai. Adat perkahwinan baba dan nyonya. Antaranya ialah Chia En Lang. Chia En Lang ialah jamuan makan malam yang diadakan di rumah pengantin perempuan di mana kumpulan serunai menghiburkan hadirin sang keong juga dinamakan Mak Andam. Mak Andam memain peranan penting dalam mengajar pengantin perempuan berjalan dan berlutut serta Pak Cindek membantu pengantin lelaki dan terlibat dalam penghantaran kad jemputan perkahwinan. Seterusnya ialah Ciu Tao. Ini merupakan pemberian yang dianggap suci dan dipersembahkan di tempat pemujaan seperti Sam Kai dan Sang Kuan Tai Tai yang mewakili syurga, bumi dan juga manusia. Kedua-dua pengantin tidak boleh berjumpa selagi tidak menjalani adat atau upacara cimpang. Cimpang pula merupakan pertemuan pertama antara pengantin perempuan dan juga pengantin lelaki. Kedua-dua pengantin mesti baba dan juga nyonya dipasang oleh ibu bapa mereka. Selepas pertemuan, mereka akan duduk di kerusi yang telah disediakan berhadapan di antara satu sama lain. Akhir sekali, contoh upacara pasangan pengantin makan bersama sebagai suami isteri dan censia. Acara jemputan untuk adat resam pengantin perempuan memakai baju kurung dan kain sarung yang diperbuat daripada broket dan ditenun dengan benang emas dan perak. Masakan baba dan nyonya merupakan campuran daripada bahan-bahan orang Cina seperti rempah dengan teknik masakan Melayu. Selain itu, masyarakat baba dan nyonya menggunakan lesung batu dan juga tangan seperti orang Melayu ketika memasak. Tambahan pula, mereka juga membuat dodol untuk majlis perayaan. Terdapat beberapa jenis hidangan baba dan nyonya seperti ayam buah keluak, ayam pongteh, capcay, kari kapitan dan juga lami. Ayam buah keluak merupakan sejenis makanan di mana ayam dimasak dengan sejenis kacang dari pokok bakau yang tumbuh di Malaysia. Seterusnya, ayam pongteh merupakan masakan ayam dengan tauco dan juga gula Melaka. Ramai minat masakan ini kerana ia mengandungi dua rasa. Capcay merupakan masakan sayur goreng di mana sayur dimasak dengan tauco dan udang goreng. Kari kapitan merupakan kari ayam versi baba dan nyonya. Santan dan daun limau purut merupakan bahan utama yang digunakan dalam masakan ini. Selain itu, lami dimasak dalam kuah yang dibuat daripada stok ayam dan udang. Pakaian baba nyonya masih dipakai sehingga hari ini oleh ramai orang di Malaysia. Hal ini kerana ia mengandungi ciri-ciri yang unik dan juga bergaya. Hingga hari ini, masih terdapat pelbagai kaum nyonya yang memakai kain sarung dan juga kebaya. Pakaian nyonya ini berlain dan merupakan satu simbol identiti bagi masyarakat baba. Bagi golongan lelaki, pakaiannya ialah jaket sutera yang berlengan panjang di mana ia dipakai dengan seluar longgar. Bagi lelaki berusia pula, mereka lebih meminati samfu ataupun baju pagoda. Bagi golongan wanita, pakaiannya ialah kebaya bersulam. Bagi wanita berusia pula, mereka lebih meminati kebaya panjang. Bahawa kewujudan budaya masyarakat baba adalah berasal daripada asimilasi dua kelompok yang terdiri dari budaya Melayu dan juga budaya Cina yang mempunyai dua latar belakang berlainan dan menjadi satu dalam kebudayaan masyarakat baba dan nyonya. Kewujudan masyarakat baba dan nyonya di negara Malaysia juga telah mewarnai serta variasi kebudayaan di Malaysia. Ini telah membuktikan bahawa kebudayaan yang berbilang dalam sesebuah negara itu dapat mengharmonikan serta mengeratkan perpaduan rakyat itu sendiri. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, terima kasih.